أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin akan meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-214. Sebelum ini telah saya jelaskan kalam hikmat yang ke-213 itu, yang kesimpulan mudahnya, yakni kesimpulan daripada kalam hikmat yang ke-213 itu, Syekh Ibn Atha nak mengajarkan kita, nak memahamkan kita tentang mensyukuri ataupun mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang berlaku kekeliruan sikit dalam memahami cara kita hal-hal yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat ni. Secara umumnya kita ni melihat ataupun berpandangan bahawa nikmat itu perlu disyukuri. Itu adalah standard yang kita fahamlah. Nikmat perlu disyukuri. Tapi kalau kita perincikan dia, mungkin ada hal-hal yang perlukan kepada huraian dan penjelasan. Dan kalau tidak dijelaskan, boleh membawa kepada salah faham dan salah tindakan. Tindakan yang salah. Bermula daripada kefahaman yang keliru, akhir sekali membawa kepada cara tindakan yang salah atau tidak menepati. Jadi macam mana benda tu? Iaitu bila nikmat tu banyak. Bila kita meneliti tentang jumlah nikmat ni yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir ni macam-macam lah. Yang berupa harta, kekayaan, kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, anak pinak, keluarga, perniagaan, keuntungan dan macam-macam lagi lah nikmat-nikmat zahir. Nikmat-nikmat batin iaitu diberi iman, Islam, iman, tauhid, makrifat, hidayah dan macam-macam lagi lah kurniaan-kurniaan yang bersifat batin ini. Jadi kalau kita mengamati perkara ini dan mendapati nikmat itu sangat banyak, dalam keadaan sebelum ini menjadi suatu pegangan kita, nikmat ni kena syukur. Jadi bila kita teliti nikmat yang banyak ni, berarti bila banyak, kena banyaklah syukur. Di situlah kadang-kadang timbul masalah sikit. Kita nak ukur, semakin banyak nikmat, semakin banyak syukur. Supaya imbang.
Maka Syekh Ibn Atta' nak beritahu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maka di situlah Syekh Ibn Atta' mendatangkan kalam hikmat yang ke-213 ni. Yang ni jangan sampai kedatangan kurniaan Allah kepadamu dalam ini nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadamu, terutamanya nikmat-nikmat batin ini yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' sebagai waridat al-fahmi, yakni kefahaman-kefahaman, makrifat, hidayat, kasyaf dan macam-macam lagi lah yang dikurniakan Allah, terutamanya yang itu. Bila banyak sangat nikmat-nikmat yang kau dapat ini, khususnya nikmat yang batin ini, sehingga kadang-kadang sampai ke tahap kita rasa tak mampu nak melaksanakan hak-hak kesyukuran terhadap Allah. Kerana banyak sangat. Kerana menurut pandangan kita, kesyukuran itu biarlah seimbang dengan nikmat tu. Tapi bila banyak doa lalu, yang menghendaki atas kefahaman asah tadi tu, menghendaki kita mensyukuri, kita rasa kita tak mampu nak memperbanyakkan amal-amal sebagai tuntutan syukur tu yang sepadang dengan kurniaan-kurniaan Allah yang banyak tu. Kita di situlah kita akan rasa tak mampu. Jadi maka di sini juga membuka ruang kepada salah tanggapan. Apa-apa hal pun kita kena usaha supaya melaksanakan tuntutan-tuntutan syukur ni biar sepadang dengan nikmat tu. Maka di situlah yang seperti yang saya jelaskan dulu, yang mendorong setengah orang bernekat untuk melakukan sesuatu yang semacam melanggar tabi'i manusia ni. Ada yang nak puasa tak mau buka-buka, ada yang nak berqiyamul lail tak mau tidur-tidur, ada orang yang nak beribadah sehingga tak mau berkeluarga dan sebagainya. Dia ambil tindakan-tindakan gitu. Kerana fikir nak sepadang ni, nak suruh padang ni dengan nikmat yang banyak ni, dengan kesyukuran tadi itu. Maka Syekh Ibn Atta' nak membetulkan faham kita, bukan seperti itu. Sebab apa? Dia kata, kalau kita berfahaman seperti itu akan menjatuhkan kedudukan kita, kefahaman dan makrifat kita. Kalau kita faham macam tu, berarti kita tak faham lah. Tak faham apa benda? Tak faham bahawa manusia ni lemah, tak mampu. Tak mampu nak memenuhi tuntutan syukur tu. Satu. Yang kedua, nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan tu tak sepadang dengan amalan kita. Jadi kalau kita cuba nak buat yang kita rasa sepadan dengan amalan, berarti kita tak kenal lah tu. Tak kenal hakikat besarnya nikmat. Yang mana kalau kita nak balas dengan amalan ni, tak sepadan. Tak dam. Itu maksud Syekh Ibn Atta'. Kalau kita berfikiran sedemikian, berarti itu telah menjatuhkan martabat kita sendiri. Yang ni martabat makrifat kita, seolahnya kita tak kenal benda ni, tak faham. Tak faham benda ni. Tak faham hakikat manusia ni lemah, tak mampu untuk membuat amalan-amalan yang berlebihan. Yang kedua, kita sendiri tak dapat menilai nikmat Allah Ta'ala tu. Bila kita rasa kita nak buat amalan sepadang, berarti kita tak boleh nak nilai lah nikmat tu. Kita rasa kita boleh buat amalan yang sepadang, yang setaraf dengan nikmat-nikmat tu. Berarti kita tak kena nilai yang nikmat. Mata sutir pun tak padang nak buat dah. Nak mensyukuri nikmat mata sutir ni yang kita dapat ni. Yang sampai sekarang kita masih lagi menikmati fungsi-fungsi dia tu. Nak memenuhi tuntutan syukur atas nikmat tu sutir pun tak padang. Di akhirat nanti ada orang disebut dalam riwayat, di akhirat nanti ni ada orang yang dia nak menuntut amalan tu, dia nak menuntut pahala berdasarkan amalan dia. Dia nak tuntut, dia rasa amalan dia banyak sangat. Dia rasa amalan dia hebat sangat. Jadi dia nak tuntut pahala tu berdasarkan apa yang dia buat. Maka Allah Ta'ala suruh timbang mata musutir tu, padang tau. Akhir kali berhutang. Dadang nak bayar. Dadang nak bayar. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berfahaman bahawa nikmat yang banyak kita kena balas dengan kesyukuran yang sepadang, berarti kita tidak mengenal perkara ini. Kita tak faham benda ni. Itu maksud Syekh Ibn Atta'. Yang demikian itu akan menjatuhkan nilai makrifatmu terhadap Allah. Kalau kita berfahaman seperti itu. Maka kesimpulannya dapat kita buat bahawa kehendaknya
Yang dimaksudkan, yang dikehendakinya macam mana? Iaitu kita melaksanakan ibadah menurut kemampuan kita. Bukan menurut ukuran nikmat yang kita dapat tu. Memang kita tak mampu. Jadi ubudiah kita ni, pengabdian diri kita ni menurut kadar kemampuan kita. Kita tingkatkanlah ibadah kita tu menurut kadar kemampuan. Bukan kadar nikmat tu. Sebab apa? Tak sepadan amalan kita dengan benda tu. Itu. Jadi bila kita faham macam ni, maka tutuplah ruang-ruang tindakan-tindakan yang melanggar tabiat manusia tadi tu. Nak puasa tak mau buka-buka, nak qiyamul lail tak mau tidur-tidur, nak hidup menyendiri kerana tujuan nak fokus kepada ibadah, tak mau berkeluarga, tak mau bermasyarakat dan macam-macam lagi. Tertutuplah ruangan tu kalau dia dapat faham macam ni. Tapi kalau dia tak faham macam ni, dia akan terjebak dengan perkara ni. Dia akan terjebak. Demikianlah Saripati kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-213 tu. Saya sebut tu kerana dalam penelitian saya lah, banyak yang tak berapa jelas dalam perkara ni. Macam tadilah dia fikir nikmat kena balah, kena gandakan. Seperti ni kesyukuran kita biar setara dengan kenikmatan itu. Secara umumnya tak timbul masalah, tapi bila kita perincikan nilai jumlah nikmat baru timbul masalah. Masalah nak memenuhi tuntutan syukurnya tu. Baik, ada pun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-214. Jadi ini perkara yang agak lain sikit lah daripada kalam hikmat yang sebelum ini. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udal. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu dalam hati merupakan penyakit yang sukar diobati, yakni disembuhkan. Jadi kita sedia maklum, manusia ni ada jasad dia dan ada ruh dia. Dan sesuatu yang dengannya manusia dapat mengenal penciptanya dan dapat berhubung dengannya dengan jalan makrifat adalah dengan jalan ruh, dengan jalan qalbu dia tu, bukan dengan jasad dia. Jadi elemen qalbu ni, ruh manusia ni, jiwa manusia, itulah sebenarnya diri manusia sebenar. Itulah yang dapat mengenal penciptanya. Itulah yang dapat mendekatkan diri kepada penciptanya. Bukan badan ini, bukan kaki tangan, bukan jasad zahir kita ni. Tapi rahsia batin kita itu, atau ruh kita, jiwa kita, qalbu kita. Itulah hakikat diri sebenar manusia dan itulah yang dapat mengenal penciptanya. Baik, jadi sekarang qalbu manusia ni merupakan tempat yang akan diganggu. Sentiasa diganggu supaya tidak mencapai maksud tadi tu. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan tujuan besar. Dah tujuan apa tujuan besar tu? Tujuan paling besar sekali adalah makrifat, mengenal Allah. Itu besar sekali. Daripada makrifat ni lah lahirnya ubudiyah, lahirnya ibadah, lahirnya ubudiyah. Jadi kadang-kadang kita ada kok, tanpa kita sedar kita terbabah sasaran kita. Nanti saya tunjukkan contoh. Tanpa kita sedar kita terbabah sasaran. Allah Ta'ala jadikan kita ni tujuan besarnya untuk makrifat ini. Itulah yang patut kita usahakan dulu. Untuk meneguhkan makrifat itu. Mendalamkan makrifat itu. Dan ini diambil daripada firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menjadikan jin dan manusia. Ni dua makhluk ni, dua. Tak ada ketiga, dua ni. Sehak nak nampak, sehak nampak. Jin dan manusia. Illa liya'budun. Tidak aku jadikan dua makhluk ini ni, jin dan manusia ni, kecuali tujuannya adalah supaya mereka beribadah, mengabdikan diri, menyembah dan mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah. Tapi bagaimana manusia dan jin ni boleh beribadah, mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang dia tidak kenali,
Tak boleh. Macam mana kita nak bekerja dengan syarikat yang kita tak tahu syarikat apa benda duduk kat mana? Tokai dia siapa dia? Tak jadi kerja tu. Jadi orang nak kerja ni dia kena tahu dulu tokai dia siapa dia, syarikat apa benda. Kerja dia kerja buat benda. Dia tahu. Baru boleh buat kerja. Maka sama juga. Manusia nak buat ibadah ke mana? Kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Maka sebab itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsiran dan tafsiran ini disebutkan kepada beliau ini illa liya'budun, dijelaskan oleh Ibnu Abbas sebagai illa liya'rifun, supaya mereka kenal Allah. Mengenal Allah itu tumpuan yang perlu kita utamakan, yang perlu kita perkukuhkan sungguh untuk mengukuhkan makrifat ni. Daripadanya lah nanti akan timbul cabang-cabangnya yang lain. Perkara-perkara yang lain lagi bercabang daripada makrifat ini. Kadang-kadang kita tersasar. Tersasar macam mana? Hal-hal yang berkaitan dengan makrifat ni kita dah ambil hal. Kita ambil hal benda-benda lain. Bahkan yang lebih tersasar lagi, kita ambil hal untuk kebaikan orang. Kita sendiri kita lupa. Tanda. Kita terbabah daripada landasan. Urusan untuk mengukuhkan qalbu kita dengan makrifat, kita tak cara mana? Kita tak cara benda-benda kebaikan-kebaikan yang melibatkan benda-benda lain. Itu kadang-kadang kita terbabah. Hal-hal yang membabitkan makrifah ini kita dah endah sangat. Saya nak bagi contoh. Contohlah, tapi kena sebut. Payah je kalau nak bagi contoh gini ni. Kadang-kadang takut kena kepala orang. Kita nak mengelaklah daripada orang mikir bukan-bukan. Contoh gini. Saya ada kapung suti, kapung. Saya nak mengislamkan kapung tu supaya nak menghiasi betul-betul keislaman kapung tu. Tapi orang dalam kapung tu sendiri kita tak cari Islam ke tak. Kita nak suruh kapung tu ada Islam. Kau kena soal di akhirat nanti orang, bukan kapung tu. Kalau faham lah maksud saya. Kau kena soal di akhirat lagi orang, bukan kapung tu. Kita duduk nak baiki ke kapung ni biar nampak wajah-wajah keislaman konon-kononnya. Keislaman diri kita tak cara. Yang akan ditanya oleh Allah tadi, diri kita ni, bukan kapung tu. Itu je yang boleh saya beri contoh mudah. Supaya kalau yang orang yang faham, fahamlah. Kalau tak faham pun tak fahamlah. Orang ni yang akan ditanya. Bukan kapung tu, pokoknya dia tu, hak tu tidak ditanya. Maksud saya, ketumpuannya adalah mengislamkan orang. Mengukuhkan keislaman orangnya tu. Itulah yang lebih utama yang perlu kita berikan perhatian. Jadi, baik, balik kepada makrifat. Saya nak beritahu tadi lah, landasan kita kadang-kadang hal-hal yang membabitkan keyakinan kita terhadap Allah. Pengukuhan keyakinan, kedalaman makrifat, kita tak ambil hal sangat. Padahal itulah tujuan utama. Tujuan besar. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah. Itu tujuan besar. Daripada bila hal ini terbina, barulah bercabang yang lain. Akhlaknya, amalannya, tindakannya, itunya, macam-macam. Tumbuh daripada benda tu. Kalau bangunan kau, ni barat kau, topok tu lah, biar kemah molek tu. Tambung molek tanah tu, tambung molek tanah, buat bin molek tu, baru buat bangunan. Jangan dalam seluk kokek-kokek kita pergi jelu nak buat bangunan atas tu. Seluk denai lagi. Nak buat topok atas tanah kita dah kemah lagi tu. Memang sengit bangunan, memang sengit. Dia nak kata apalah. Itu maksud saya. Baik. Jadi wadah kepada makrifat ini adalah qalbu manusia. Seperti yang disebut dalam apa yang diriwayatkan, inna likulli syai'in ma'dinan wa ma'dinut taqwa qulubul arifin. Setiap sesuatu itu ada wadah dia, ada tempat dia. Ada tempat berpijak dia lah.
Dan tempat bagi takwa itu, takwa ni yang kita sebut takwa ni, mana tempat pasang dia tu, tempat letak dia tu? Qulubul arifin, qalbu, jiwa, hati yang mempunyai makrifat, orang-orang yang memiliki makrifat. Itu maksud saya bahawa qalbu ini adalah tempat tertanamnya makrifat. Tetapi tempat inilah yang akan diganggu. Yang akan diganggu supaya hilang makrifatnya, atau lemah makrifatnya, atau terbabas, terpesong makrifatnya. Dan pengganggu utamanya sudah tentulah terdiri daripada nafsu dan setan. Setan ini seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Bahawa setan ni musuh yang terang, yang nyata, yang keliru. Maksudnya kalau kita kenal tentang apa ni, kita mempelajari baik buruk dalam Al-Quran, kita boleh kenal dengan mudah setan. Sebab setan ni sekalipun nak nampak, tapi mudah nak kenal. Sebab apa? Kena dengan ajakan-ajakan dia tu. Hak buruk-buruk dia tak ada benda lain lah, memang mari daripada dia lah. Nafsu pula, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini memang cenderung mendorong manusia kepada kejahatan, keburukan. Membawa kita ni ke arah keburukan, kejahatan. Nafsu kerja dia. Sekarang Syekh Ibn Atta' nak beritahu ni, salah satu ni. Saya lekok jauh sikit tu, kerana nak memahamkan kita kalam hikmat ini. Baik, maka Syekh Ibn Atta' kata kepada kita, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi, iaitu kemanisan hawa nafsu yang buruk ni, akibat daripada perbuatan-perbuatan yang buruk ni, bila dia menetap ataupun menyerap ke dalam kalbu kita ni, kemanisan berbuat salah ni, berbuat silap ni, ataupun kejahatan, keburukan ni, bila dia ada kemanisan dia itu terserap dalam kalbu kita, tertanam dalam hati kita. Kata Syekh Ibn Atta', inilah nyakit yang payah nak ubat. Nyakit yang payah nak ubat. Manusia ni ada dua keadaan. Satu, orang yang buat salah. Yang kedua, orang yang berperangai buat salah. Lain. Buat salah ni, manusia sebagai manusia dah nak lari buat salah. Kerana kita bukan bertaraf maksum. Ada je lah salah. Cuma sikit banyak, berat ringan, tebal nipis. Itu saja je bezanya. Salah tu tak ada lah sebagai manusia ni. Seperti yang disebut dalam riwayat, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawabun. Setiap manusia ni banyak salah. Tapi mesti ada pengecualian lah. Sebab kullu dalam bahasa Arab tidak semestinya menunjukkan kepada semua. Orang Arab guna ni, kita kena ngaji rahsia bahasa Arab lah. Bila sebut kullu ni kita faham semua. Ada benda semua. Ada benda yang tidak seperti itu. Termasuklah apa yang riwayat yang saya sebut ni, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ni banyak salah, banyak dosa, banyak silap. Dah di mana letak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam? Tidakkah menjadi keyakinan akidah kita para Nabi dan Rasul ni maksum, tidak ada dosanya? Berarti kullu, setiap di sini bukan berarti semua. Bukan berarti semua, tapi sebahagiannya. Ada yang dikecualikan. Jadi kullu dengan makna semua tu dalam bahasa Arab orang panggil kullu lil jami'. Ni istilah bahasa Arab lah. Saja saya sebut. Paling tidak lain kali kalau orang cakap mudah faham sikit. Tapi orang Arab juga guna perkataan kullu tu untuk lil majmu', untuk sekelompok, tapi bukan semua. Ni maka dalam riwayat saya sebut tadi itu untuk sekelompok. Kenapa? Kerana kita tahulah bahawa kalau kita kata semua, berarti bercanggah dengan akidah kita bahawa para Nabi dan Rasul itu maksum. Berarti kullu di sini bukan di semua, sekelompok, sebahagian besar manusia ni. Maka ada kecuali dia tu, yakni para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Kullu bani Adam khata', banyak salah. Wa khairul khata'in tawabun. Tetapi di antara orang yang banyak salah ni, banyak buat salah ni, yang baik, yang terbaik di antara mereka ni orang yang banyak istighfar, banyak taubat, banyak betul. Maksudnya terbabah, pulas steering semula.
Mana-mana lari jalan sikit, masuk rok sikit ataupun lari kaki 5, pulas lagi naik atas jalan semula. Tu dia. Wa khairut tawabin wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang buat salah ni ialah orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Bahkan Aisyah meriwayatkan, kerana kita tahulah manusia tadilah ada je salah, tetapi Allah Ta'ala beri kita kelebihan kot lain, ruang-ruang untuk istighfar, bertaubat, mengisafi diri dan sebagainya. Maka Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, hadis Nabi menyebut, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntunglah di akhirat nanti orang-orang yang bila di akhirat dibuka buku hisab amalan dia tu, maka tercatat dalam buku catatan amalan dia banyak beristighfar kepada Allah. Tuba, kata Nabi, sangat beruntung orang tu. Orang yang tercatat dalam buku dia tu banyak istighfar. Kalau kita buka buku banyak lansai hutang ni lansai, hutang ni lansai. Banyak hutang tapi lansai semua. Ni sesat, ni sesat, ni sesat. Banyak. Itu bendanya. Baik. Yang saya nak beritahu, nak kait dengan kalam hikmat ni, apa yang dimaksud, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Atta ni, manusia ni buat salah. Ada orang kesalahan dia satu bentuk perbuatan, tapi ada orang kesalahan dia satu bentuk perangai. Perangai ni Syekh Ibn Atta nak khabar kita ni. Baik. Berdusta, berbohong, itu adalah satu dosa, satu kesalahan. Jangan kata boleh berdusta, jangan kata macam tu. Jangan kata berdusta ni boleh. Yang dibahaskan dalam kitab-kitab tu iaitu darurah, bukan halal. Berdusta ni tetap haram, tetap dosa. Cuma darurat, diberi kebenaran dalam keadaan-keadaan tertentu membenarkan orang melakukan perbuatan tu. Macam kita, orang yang kelaparan, tak ada makanan, terpaksa makan daging babi lah. Jangan kata daging babi itu jadi halal. Itu salah. Kita menghalalkan yang diharamkan, berat lagi waktu tu. Jangan kata halal. Tapi dia makan kerana darurah. Dia tidak merubah status daging babi itu sebagai haram jadi halal. Tapi dibenarkan kepada dia kerana darurah, keperluan, panggil darurat. Sama juga dusta. Jangan kata dusta ni boleh. Dusta ni tetap tak boleh, dosa besar. Darurah saja. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Tengok. Bahkan darurah yang disebut oleh Ghazali ni, darurah yang untuk menolak kemudaratan, bukan untuk mendapat manfaat, bukan. Darurah mendapat nak cari kelebihan untung ni, itu bukan, tak boleh berdusta. Sekadar darurah nak menolak kemudaratan, seperti kita terpaksa lebong kepada orang yang nak bunuh kita, nak buat anyanya kita ataupun nak anyanya kepada seseorang, kita tak khabar betul. Jadi tak khabar betul tu panggil dusta. Nawak, tapi tujuan kita kan darurah nak selamat nyawa orang dan sebagainya, untuk menolak kemudaratan. Itu yang dibenarkan. Ini menurut faham Al-Ghazali lah, keterangan Al-Ghazali. Kalau ada yang berpandangan lain daripada itu, kok adalah. Kita nak khabar Ghazali, Imam Ghazali. Baik, balik kepada asal. Kita buat salah dengan berdusta tu, dengan orang yang perangai berdusta tu lain. Apa beza? Buat salah ni perbuatan. Kesalahan tetap kesalahan, dosa tetap dosa. Tapi ada satu peringkat, dusta ni jadi perangai dia, watak dia. Ada ruang je, memang lebonglah dia ni. Kalau dia ni dusta, dia satu kesalahan. Kalau dia jadi perangai dusta, dia bukan saja kesalahan, setan duk kumung ke dia. Bukan saja kesalahan, tapi menjadi tempat kerumunan setan. Di mana dalilnya? Tengok ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menyatakan, kepada siapakah setan ni turun? Setan ni pergi hurung ke siapa dia? Maka Al-Quran menjelaskan, tanazzalu ala kulli afakin asim. Setan ni duduk turun, duduk pergi teteh, duduk pergi kerumung kepada orang yang afak. Apa maksud afak?
Afak ni kalau orang mengaji bahasa Arab, balaghah dia tu, sirah fa'al ni nak kabur benda ni paruk. Perangai jadi perangai. Dusta tu dah jadi perangai dia dah. Jadi tabiat dah. Itu beza. Orang yang berdusta kadang dia bukan perangai berdusta, tapi ada kadang kita babah. Ada macam-macam lah. Begitulah begini. Tapi itu bukan perangai dia, itu salah. Tapi kalau sudah jadi perangai, maka ini bukan saja dibuat salah, itu adalah menjadi tempat kerumunan setan. Na'udzubillah min zalik. Balik kepada apa yang Syekh bin Atta nak khabar ni. Dan sebab apa benda tu jadi perangai? Macam mana benda tu boleh jadi perangai? Sebab kemanisan, sedap buat kerja tu. Tu yang jadi perangai tu. Sedap jadi dah. Kelihatan orang, parok untung boleh. Atau kelihatan ni parok kena ke orang. Akhir kali jadi sedap, jadi perangai. Jadi inilah yang dimasukkan Syekh Ibn Atta, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi. Teguhnya kemanisan hawa nafsu tu mencengkam diri ni sehingga dah jadi lazat sedap dah. Kemahuan buruk tadi tu, iaitu keinginan berdusta dan contoh tadi tu, dah jadi perangai dia dah. Kemahuan dia, kesukaan dia dah, kegembiraan dia dah. Kalau siapa tangga ni, kata Syekh Ibn Atta, huwa da'ul udhar, ni penyakit yang payah nak ubat. Payah nak ubat. Jadi kalau orang buat salah, itu perbuatan. Nak ubat dia tu lebih mudah berbanding dengan orang yang salah dia tu dah jadi perangai dia, dah jadi ciri dia. Dah sebab apa jadi perangai? Kerana sedap tadi tu. Itu maksud tamakkunu halawatil hawa. Dan kiaskanlah kepada kesalahan-kesalahan yang lain, berdusta, mengupak, menipu. Sedap-sedap lah ke tu. Sedap-sedap. Begitu duduk cerita orang memang sedap. Lepas gerang kita ni. Memang suka. Memang sedap lah. Sebab tu ada hadis menyebut, nak beritahu bahawa kesalahan-kesalahan ini memang ada kelazatan dia, ada kesedapan dia. Tapi bila dia dah jadi satu perangai kita, menyerap kemanisan, buat jahat, buat buruk ni, buat uduh ni, itu satu penyakit yang susah nak ubat. Ibarat gini, kalau kudi ni, kudi buta ni, bahan kulit je. Bahan kulit ni tak ubat. Kalau payah sangat, akhir sekali cukup hesik lah senang. Hilang. Habis bahan kulit saja je. Tapi kalau jadi baruh ni, baruh dalam daging ni, ataupun jadi kusta dah. Buang kuping ada lagi, kikih ada lagi. Ya ada ke? Apa sih akhir kali sampai tulang tu. Itu bandingan. Jadi itu maksud Syekh Ibn Atta, bahawa perbuatan salah yang sudah menjadi perangai, ini satu penyakit yang susah nak ubat. Perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh, perlu kepada pedoman. Dan sebab apa ia jadi perangai tu? Kerana kelazatan sedap. Sebab apa jadi sedap? Banyak kali cuba, banyak kali lah, akhir sekali jadi sedap. Dan memang itu sifat bagi perbuatan buruk. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, dan sudah disebut beberapa kali, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Hadis pun kena faham molek. Jangan faham secara literal, jangan faham secara zahir. Faham secara zahir, boleh nyolah kita. Baik, saya terjemah dulu secara satu persatu. Sebab tu saya nak khabar bahawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis ada cara untuk kita fahami, dan ulama'-ulama' yang tahu tentang perkara ni kena ikut dia lah. Kalau ikut kemahiran kita saja, kita tak tahu kakah tak cukup, boleh menyakit lah kita. Kakah tak cukup, nak buat rumah ada tukul dengan pahat aja, waktu je. Gaji tak ada, kan boleh menyakit lah. Semua bahan dengan tukul dengan pahat saja ni. Nak kerak pun bahan dengan tukul, bahan dengan pahat. Modal banyak tu je ada. Jangan tebang. Kena cari tukang dia sungguh. Cukup alat. Jadi bila terjemahan yang saya sebutkan tadi, huffatil jannatu bil makarih. Kalau kita terjemah, dipenuhi syurga
dengan perkara-perkara yang dibenci. Boleh terima ke terjemahan macam ni? Tak boleh nak terima. Semua orang tahu bahawa syurga tu tempat nikmat. Kerana pula hadis ni beritahu dipenuhi syurga dengan bil makarih, benda-benda yang orang tak berahi, benda-benda orang tak suka, benda-benda yang dibenci, berlawan dengan keyakinan kita. Demikian juga wa hufatin naru bisyahawat, dipenuhi neraka pula dengan sesuatu yang ada keberahiannya, keinginan, kesukaannya tu, keberahian. Jadi ini juga berlawan dengan keyakinan kita. Keyakinan kita bahawa neraka ini tempat pembalasan seksa, bukan tempat sedap-sedap. Syurga pula tempat balasan nikmat-nikmat, bukan tempat hak dak berahi, hak dak suka. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Ini kena tahu bahasa Arab lah. Maka dia ada intibar, balaghah ni ada intibar. Intibar yang berbagai-bagai yang perlu difahami baik. Maka cara mudahnya bila Nabi sebut, ada orang kadang-kadang bila dibaca hadis ni otak dia dah terima. Akhir kali dengan hadis-hadis ni dia tolak. Saya pernah dengar ada seseorang dia baca dah nak mikir barangkali dah kerana pula syurga penuh dengan perkara yang benci ni, hadis ni tak betul. Mendustakan Nabi ni bukan saja kita reka hadis, tapi kita tolak hadis yang sabit pun termasuk juga. Jangan lupa. Kita reka hadis tu memang mendustakan dah tu. Dan balasannya berat. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata, sesiapa yang mereka-reka pendustaan terhadapku, hendaklah dia bersedia tempat dalam neraka, kata Nabi. Maksudnya kalau dia melakukan sesuatu yang melibatkan pendustaan terhadap Nabi, Nabi kata menjagalah, musdialah tempatmu dalam neraka lah. Jadi apa yang dimaksudkan pendustaan tu? Kita reka hadis-hadis yang tak ada. Kita nak suruh roti canai kita laku, kita rekalah hadis-hadis Nabi bersabda makan roti canai sihat walafiat, contoh-contoh ya. Zaman-zaman dulu orang reka hadis kerana tujuan-tujuan komersial gini lah. Nak pelaku barang, nak pelaku pandangan, nak pelaku kumpulan, macam-macam. Dia reka ni. Tujuan-tujuan, ada tujuan macam-macam. Termasuk pendustaan. Tetapi termasuk pendustaan juga apa yang sabit dalam hadis kita tolak, kita anggap ni bukan hadis, palsukan, padahal benda tu sabit. Itu juga termasuk mendustakan Nabi. Kita kena ingat itu. Jadi kita pernah dengar ada orang bila dia baca riwayat tu dia rasa angka tak dia nak terima. Macam mana pula syurga penuh perkara yang dibenci? Akhir kali dia tolak hadis ni, hadis maudhu' dia kata. Masya-Allah. Padahal hadis tu hadis sahih. Baik, kalau begitu apa maksudnya? Jadi maksudnya dipenuhi syurga tu dengan sesuatu, dengan amalan-amalan yang di dunia ni memang orang tak berahi. Kena semayang, kena puasa, kena semayang subuh, berat-berat sajalah tu. Kena pergi haji, BPT, kena keluar zakat. Ni, keluar PT. Siapa dia berahi, siapa dia suka keluar PT ni, biar orang gitu je ni. Jadi itu maksudnya dipenuhi syurga ni, yang mana di dunia ni amalan-amalan yang akan mengakibatkan syurga tu, di dunia ni amalan tu orang tak berahi. Kita faham macam tu. Demikian juga dengan syurga, dengan neraka. Wa hufatin naru bisyahawat, dipenuhi neraka dengan syahwat. Apa artinya? Yakni neraka ni dipenuhi dengan amalan-amalan yang di dunia ini, amalan-amalan yang menyumbang kepada balasan neraka. Di dunia ni hak sedap-sedap saja. Hak sedap-sedap, hak berahi, suka, sedap kita buat, mudah, ringan je. Maka di sini Syekh Ibn Athaq kata, bila keberahian tu dah menjadi tabiat dan perangai kita, keburukan tu jadi perangai, itu adalah penyakit yang susah nak ubat. Jadi nanti akan diterangkan huraian selanjutnya pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi sekianlah saya dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.